bahagia rasanya oh bila kita bersama. Jarang-jarang kita bulan-bulan puasa ni pagi-pagi kita nak masak ni, Chef. Ya. Apa benda yang kita nak buat sebenarnya, Chef? Kita nak buat ni sebenarnya menu yang simple. Menu yang simple. Kesihatan, yang mana benda sikit dibesarkan. Benda sikit dibesarkan. Tapi kalau nak tahu sebenarnya benda apa, ini antara juadah yang selalunya favourite bulan puasa ni, Chef. Ya, sebenarnya benda ni menu kesihatan yang mana baik untuk penghadaman dan memberi pahala kepada orang yang membuatnya. Sesuai lah untuk orang yang berpuasa. Kita minggu pertama kita berpuasa ni, selain kita masak masakan untuk berbuka puasa, kalau kita masak lebih, kita berkongsi juga dengan rakan-rakan yang lain. Biasanya anda di rumah macam mana apabila kita masak untuk berpuasa, katalah saya masak 1000 orang di hotel, saya akan dapat 1000 pahala. InsyaAllah, Chef. Tapi itulah, kita sementara tu kita nak cari dulu bahan-bahannya untuk kita buat ni. Kita banyak nak kongsikan semuanya dalam Borak Kopitiam lah, Chef. Jumpa lepas ni. Wah, pagi-pagi ni di bulan Ramadan ni. Dah standby nak masak dah kat luar tu. Baru start Borak Kopitiam ya. Tak apa. Kejap lagi kita tengok apa yang Hefni nak masak bersama dengan chef. Hari ini bersama dengan kami di Borak Kopitiam, dah masuk hari ke-5 kita berpuasa. 17 hari bulan April 2021. Apa khabar semua? Semoga kita semua dapat memperoleh keberkatan di bulan Ramadan ni kan. Buat segala kebaikan yang kita boleh buat di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan 1001 nikmat kan. Dan sebelum kita bercerita lebih panjang lagi, kita nak update kepada anda mengenai COVID-19 punya status yang berlaku semalam. Dan kalau kita lihat di semua social media KKM, untuk hari semalam, hari Jumaat, kes meningkat pada 2,551. Dan kalau tengok kes sembuh pula ada 1,524 kes, menjadikan kes aktif sekarang. Waalaikumsalam, Ifni. Masuk. Ya, tengah cerita pasal apa ni? Pasal COVID-19 ni. Okey, kita update dulu. Kes malam, Zik. Banyak, Zik. Betul. Kes aktif pun meningkat sekarang ni, Ifni. Betul. 18,600 kes dah. Jadi, kan? kita kena berjaga-jagalah lagi-lagi musim Ramadan ni kan. Betul. Dan juga tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah. Dan sekarang ini KKM pula telah mencadangkan untuk menangguhkan rentas negeri Hari Raya Aidilfitri. Kita setakat sekarang itu cadangan yang ada lah kan. Cadangan kita lah. belum tahu lagi macam mana. Cuma Betul. yang saya terdengar satu benda yang merisaukan kita. Apa dia? Sebab kita baru tahun ni kita dapat nak merasa balik pergi ke bazar berterawih, Zik. Betul. Tapi takutnya nanti kalau contohlah dekat bazar tu orang tak ikut SOP, tak ada penjarakan fizikal, ada pula tiba-tiba kluster daripada situ, takut bazar tu nanti kena tutup. Betul. Dan kalau kita tengok 4 hari puasa ni kan, ke-4 hari ni hujan. Dan kita agak simpati dan juga kesian dengan peniaga-peniaga kita yang bertukus lumus nak berniaga di bazar Ramadan. Setelah tahun lepas kita tak dapat nak berniaga, tahun ni baru bersemangat nak berniaga. Dan 4 hari hujan, insyaAllah ada rahmat di untuk mereka yang berniaga ni kan. atas hujan lebat tu. Betul. Ada juga kalau kita tengok kan, yang mana kemah-kemah dia punya pondok semua terbang tengah berniaga, Zik. Ada kalau kita tengok, ada Ustaz David Liu pun ada post. Ada kongsikan Ustaz juga, David Liu ada membantu juga. Betul. Antara yang terkesan dengan hujan lebat tersebut, ada ribut lagi. Jadi kita harapkan dipermudahkanlah urusan mereka-mereka semua peniaga di bazar Ramadan dan juga kepada kita sendiri supaya COVID-19 ni dapat menurun sebelum Hari Raya lah. InsyaAllah kita doakan, itu yang paling baiklah. Aminkan dululah. Amin. Tapi sambil-sambil tu, kita di bulan yang penuh keberkatan ni, kita sama-sama support peniaga kita yang berniaga kat bazar tu. Kita tolonglah beli kalau beli satu tu, kalau kita nak beli untuk kita belilah 2, satu untuk jiran. Betul. Kita berkongsi di bulan yang penuh keberkatan ni. Bantu membantu. Betul. Bercakap pasal bantu-bantu ni, ada cerita viral. Pasal apa, Zik? Pasal membantu juga. Ada satu video yang viral ni. Kita tahu bila kita berada di bulan Ramadan, kita ada solat tarawih, betul tak? Betul. Dan ikut SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi ini ada dekat Instagram Furqan. Dia ada post satu video di mana mic imam tersebut tak bunyi. Tak perasan masa solat tarawih tu, dan pakcik ni pantas menjadi hero orang ramai apabila membetulkan mic imam tersebut. Kalau kita boleh dengarkan sikit, dia ada audio dia sebelum dan selepas mic tu dipasangkan. Jom kita dengar sikit. Ni imamnya mula mic tu tak on, Zik. Betul. Mula mic tu tak on. Tak dengar lah suara imam. Ya, kalau yang contoh yang belakang-belakang sikit kan. Ya. Okey. Kalau kita boleh tengok pakcik kat belakang tu, tengok kiri kanan tu.
Kenapa imam baca tak keluar suara kat speaker? Betul? Dia onkan mic lah. Baru dengar. Baru dengar. Contohlah kalau mic kau pun tak bunyi ni, aku akan tolong. Boleh juga Aku akan tolong bagi mic aku kat kau. Mic. Bagi mic. Ya. Jangan kongsi mic. Mic kita kena sangkut kat sini. Mic kita itulah kita datang ke sini macam gitulah. Cakap. Okeylah. Alright. Itu kisah yang adalah viral. salah satu. Ini orang kata detik yang mendebarkan dah pada hari pertama tarawih Ramadan 2021. Betul. Itulah ada masalah teknikal pun tapi tetap dapat dengan tenang baiki balik, semua dapat berjalan dengan lancar. Mungkin keadaannya kan sebelum tu mungkinlah mic tu dah on. Mungkin imam pergi bilik air kejap ke kan. Mesti nak kena off mic. Dah balik dari bilik air tu mungkin terlupa agaknya. Panjang cerita dia rupanya. Tak ada. Biasalah kita cuba nak cari dia punya kronologi tu. Yes. Okay, dia ada satu lagi cerita ni. Seronok ZN ni. Betul. Ni kalau kita tengok video ni viral. ni. Video kat TikTok lah kan. Yelah. Zaman sekarang ni orang buat video TikTok ni dia buat bersama dengan keluarga. Betul. Anak buat dengan bapa, mak buat dengan anak-anak. Dan video ni maknya buat dengan anak-anak lah ramai dalam kereta tu kalau kita tengok dengan lagu yang ada. Video lagu raya. Jom kita tengok apa yang bestnya video ni. Dia bukan lagu raya ni. Dia bukan lagu raya sih Bukan lagu raya ni. Jauh apa? Hati siapa? Ni lagu Syura. Ya, betul. Kan? Ni sebenarnya saya pun ada buat juga video ni. Bukan ni lagu raya ke? Tapi anak dia semua support Ya. dan siap ada effort duduk nyorok belakang, keluar masa suara ramai-ramai tu. Ya, anak dia part keluar kepala, sembunyi balik. Yes. Mungkin ambil masa. Ini kalau kronologi dia. Nampak yang turun purple tu sampai tengah-tengah Kalau kronologi dia ni, latihan ni, mak dia bagi latihan keras untuk anak dia setiap hari, Isnin hingga Jumaat, sebelum buat persiapan nak keluarkan video ni. Ini latihan stamina. Latihan stamina. Ada rehearsal lah ni. Ya. Tapi tak apalah, asalkan video tu kita buat bersama dengan keluarga, mungkin untuk suka-suka, untuk gelak-gelak je kan. Ya, betul. Asalkan tak keterlaluan, untuk benda yang ringan-ringan, okeylah, tak ada masalah. Betul. Sebenarnya banyak je konten-konten yang best dan juga memberikan manfaat dekat social media ni kan, yang kita boleh cari, yang kita boleh jadikan hiburan. Ya, kita dah kerja penat-penat kan, nak gelak-gelak sikit. Okeylah tu. Kalau nak gelakkan Aziz, tengok Instagram dia lah. Kenapa banyak tapi benda? tak boleh nak gelak lah. Kenapa? Sebab Aziz, tak tahulah, Aziz punya share dekat Instagram menyanyi sedap. Mengacara power. FD. Lagi apa lagi yang boleh kita cakap lagi? Awak di pagi-pagi bulan puasa ni nak memang puji saya kenapa? Bulan ni kita kan nak cari pahala. Kita pujilah orang. Patutlah dia nak tease kat tajuk kita. Tajuk kita hari ni untuk Borak Kopitiam ni kira hari pertama lah kita bersiaran. Minggu pertama bulan puasa. Ramadan. Kita Betul. di Borak Kopitiam ni. Betul. Dan hari kelima kita berpuasa. Untuk tajuk hari ini kita nak relate, kita nak kaitkan dengan bulan Ramadan, di mana di bulan yang penuh berkat ni kita boleh kumpul pahala dengan bermacam-macam cara. Tapi apa caranya? Itulah yang kita nak kena tahu. Kejap lagi kita akan belajar dengan ustaz yang akan menceritakan antara kebaikan dalam bulan Ramadan ni. Apa yang kita boleh dapat? Betul, apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh cari, apa yang kita boleh belajar, apa yang kita boleh kongsi, macam-macam semua Secara dasar Raif ni. Kita yang kita tahu sendiri sebagai seorang umat Islam dalam bulan puasa, apa je yang kita akan buat untuk kita kejar pahala? Kita bertarawih, berpuasa, kita bersedekah. Itu benda-benda yang digalakkan untuk bulan Ramadan kan. Betul. Selain daripada itu kena inilah berjaga-jaga juga. Puasa tu bukan sekadar tak makan je Zik. Dia kena juga jaga dari segi percakapan, dari segi mata yang melihat, telinga yang mendengar. Ya, dia ada ekstra. Banyaklah kan. Ya, ada ekstra yang kita boleh dapat di bulan Ramadan ni. Mungkin anda tak tahu juga. Kami pun akan belajar. Kita belajar sama-sama. Semuanya kejap saja lagi. Selepas ini dalam Borak Kopitiam. Bersama dengan kita hari ini dengan tajuk Jom Kumpul Pahala di bulan Ramadan ni kan. Dalam bulan Ramadan kita ada malam Lailatul Qadar, di mana malam penuh keberkatan, selalu orang cakap nak pahala berganda semualah, tapi itu yang kita semua selalunya fokusnya nak mencari. Tapi di awal Ramadan sehingga penghujung pun banyak peluang untuk kita cari pahala ni. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, Jom Kumpul Pahala, kita nak ajaklah tetamu kita yang pakar hari ni. Betul. Kita nak belajar sama-sama Haziq, Hefni nak belajar hari ni. Kita bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad.
Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Ustaz. Ustaz Ustaz. Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Hari ini kita nak cerita pasal keberkatan bulan Ramadan ni, mencari pahala Ustaz Ya. Nak Okey. tanya Ustaz, nak tanya dulu sebelum tu Ustaz. Ini memang keluaran sendiri ke Ustaz ni? Ya, Alhamdulillah kita buat Quran Qiyam ni dengan tujuan nak menggalakkan setiap orang boleh jadi imam. Quran Qiyam. Namanya kalau kita tengok ya. Haziq. Oh, boleh kita Qiyam. pusing. Mushaf Boleh kita Qiyam, rasa boleh pusing lagi ni Ustaz. Pusing lagi. Pusing lagi ke depan. Pusingkan lagi sini. Baru kamera nampak. Penonton-penonton boleh nampak macam mana Quran Qiyam ni, di mana Quran yang kalau masa lah. sembahyang Ustaz. Ya, kita menggalakkan supaya ibu bapa tak adalah baca Inna Ataina balik-balik. Jadi mereka boleh jadi imam, jadi setiap orang boleh jadi imam. Anak lelaki boleh jadi imam. Kita nak galakkan, andai tak boleh nak buat tarawih dekat masjid, kita boleh buat kat rumah. Sebab kalau kita baca dalam hadis Haziq dan juga Hifni, sebenarnya Nabi SAW pernah buat di masjid dan pernah buat kat rumah. Jadi andai seseorang kita mungkin kena hujan, mungkin kena PKP yang sedang diimplementasikan sekarang, maka jangan lupa kita boleh menjadi imam di rumah, insya-Allah. Yalah, tak semua orang yang hafal keseluruhan Al-Quran. Kita pun selalu qul huwallahu ahad, kan, inna atoina. Kalau kita tengok sebenarnya pun, kalau tarawih dekat surau sekarang pun, kalau imam dekat depan tu pun ada macam ginilah Ustaz. Ya. Al-Qurannya saiz besar tu untuk dia refer surah-surahnya juga Ya, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kalau kita perhatikan ada galakan ini sebab membaca Al-Quran yang bertulis lebih baik daripada membaca Al-Quran daripada ingatan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Nawawi, tonggak besar mazhab Syafi'i memfatwakan dalam kitab Majmu'nya bahawa dibenarkan untuk kita baca Quran bukan sahaja salat sunat. Malahan salat fardu pun pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW, iaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha dia tangi tamu tersebut baru masuk Islam, tak hafal Quran, maka Aisyah radhiyallahu anha suruh dia jadi imam, dia kata saya tak hafal Quran. Maka dia membaca daripada mushaf yang ada fizikal yang ada pada waktu itu. Jadi tak jadi masalah untuk kita baca Quran sebegini dalam sembahyang kita sunat ataupun fardu. Okey, kita nak bertanya pasal Quran ni kejap lagi dan juga membaca Al-Quran di dalam solat. Tapi sebelum tu Ustaz, dengan tajuk kita hari ni, jom kumpul pahala. Ya. Dalam bulan Ramadan, kita tahu yang macam satu kebaikan ada 10 gandaan. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan dulu apa perkara baik yang mungkin kita boleh buat, apa yang kita boleh buat untuk Allah gandakan pahala kita sebanyak 10 pahala. Amalan-amalannya mungkin. Hifni dan juga Haziq. Yep. Jadi para penonton ni mulia Allah sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini, semua amalan dilipat gandakan. Jadi kalau ibadah fardu nilainya macam 70 kali ibadah fardu pada bulan yang lain. Contoh kita sembahyang subuh pagi tadi, maka subuh itu dinilai 70 kali ganda pada subuh hari-hari yang lain selain daripada Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Ya, manakala ibadah sunat pula nilainya dilipat gandakan jadi seperti ibadah fardu pada bulan lain. Jadi artinya apa? Contohnya kita sembahyang sunat sebelum subuh. Nilainya macam sembahyang fardu pada bulan yang lain. Bulan biasa. Jadi ini antara yang disebut Nabi SAW sebagai satu galakan untuk kita mencapai takwa. Jadi ada banyak perkara yang digalakkan dalam Islam yang Nabi kita lakukan sebagai contoh, ya, kerana kita mengikut dalam Islam ni, ikut satu syarat penerimaan amalan mesti ikhlas kerana Allah, yang kedua ikut Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi buat untuk mengumpulkan takwa ni tadi? Jadi umpama seperti kita, kalau kita bekerja lah, tentu kita ada aim untuk kenaikan pangkat. Untuk kerana ada di situ ada implikasi kenaikan gaji. Maka begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah, mesti ada aim, target kita untuk meningkat kepada takwa. Jadi apa yang Nabi lakukan? Antara yang Nabi lakukan SAW, kalau kita saya sebut tak tersusun lah, ya. Nombor satu, kalau kita lihat ada peluang sembahyang berjemaah. Tak ada sembahyang berjemaah kat masjid, kat rumah, tolong amalkan, ajak isteri anak-anak untuk lakukan. Nombor dua, kalau kita lihat antara ibadah sunat ni yang banyak kita lakukan sembahyang sunat duha contohnya. Waktunya bila? Waktunya lebih kurang pukul 8 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari lebih kurang. Jadi ini antara perkara yang kita boleh lakukan. Lagi apa? Membaca Al-Quran. Kerana dalam hadis mengatakan Nabi SAW bila sampai bulan Ramadan akan tadarus Quran dengan Jibril alaihi salam, iaitu Jibril baca, Nabi ikut. La tuharik bi lisanaka li ta'jala bih. Jadi Allah menurunkan ayat, Muhammad SAW dengar Jibril baca, kemudian kau ikut. Talaqi namanya. Bahkan pada hari terakhir, Ramadan terakhir sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah, Nabi SAW membaca 2 kali tadarus Quran dengan Jibril. Jadi itu sebab kalau kita lihat, ya, Haziq dan juga Hifni, para penonton, Ibu Ayah, dimuliakan Allah sekalian, datang bulan Ramadan ni ulama-ulama terdahulu macam Imam Malik contohnya. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i kita yang berada di Madinah. Mana beliau ni bila membacakan hadis, dia akan duduk tempat tinggi, pakai baju putih, minyak wangi yang harum, dan berkata pada sekalian hadir, aku bukan kerana hormat pada aku, tapi hormat pada hadis yang aku sampaikan. Satu hari Imam Malik ni diceritakan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Al-Alamin Nubala. Beliau sedang menyampaikan hadis, wajahnya yang putih itu bertukar menjadi biru, merah, gelap, pucat. Kenapa?
Maka dia teruskan baca hadis. Maka anak-anak muridnya hairan. Apa berlaku pada Imam Malik ini? Habis saja baca hadis, anak murid pun lari datang kepadanya. Tuan Guru, apa yang boleh membantu? Sakit ke? Maka Imam Malik berkata, cuba lihat dalam baju aku ni. Ada satu menyengat. Mereka lihat dalam baju Imam Malik ada beberapa ekor kala jengking menggigit, menyengat beliau. Tapi beliau tidak berhenti membacakan hadis. Kerana membaca hadis tu baginya macam sedang solat. Begitu sekali harapannya mendapat pahala ketika baca hadis. Menyampaikan dakwah. Menyampaikan hadis. Ada gangguan-gangguan. Walaupun ada gangguan. Tetapi bila sampai hari terakhir Syaban, 30 Syaban, Imam Malik akan kumpulkan kitab-kitab hadisnya di satu tempat. Seraya berkata, wahai kitab hadis, aku menghormati, menyayangi kau macam Rasulullah SAW. Tapi dah tiba hari terakhir Syaban, hari untuk aku baca Quran. Maka Imam Malik meninggalkan semua perbicaraan tentang hadis dan membaca Al-Quran. Jadi mereka membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan, kalau kita lihat berkali-kali, macam Imam Syafi'i yang kita ikut mazhabnya di Malaysia ini, mengkhatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang anak bertanya, Abah biar betul bah 60 kali macam mana bah sekali pun tak larat. 30 maka hari 30 hari bulan Ramadan tu. Ya Allah, kenapa ya? Kenapa Hifni ya? Kerana hati mereka bersih. Jadi bila bersih itu dia baca Quran macam seseorang kita follow through apa dia? Media sosial kita. Seronok kita baca ikut perkembangan kan, kerana hati kita melekat di situ. Hati mereka melekat kepada Al-Quran. Jadi itu sebab mereka mengutamakan Quran dalam bulan Ramadan. Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Yep. Maka Quran menjadi keutamaan untuk dibacakan. Tadi Ustaz dia cakap 60 kali 60 khatam kali. Quran pada bulan Ramadan 30 hari itu. Mungkin Ustaz boleh share dengan kita lagi-lagi bila kita ada kita nak Quran belajar Qiyam bersama ni kan. Untuk kita belajar, mungkin cara teknik mudah untuk kita khatam Quran. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni kita nak khatam kalau boleh sekali lah dalam bulan Ramadan ni. Sebenarnya Haziq, Hifni, kita memang takkan mampu ikut mereka lah, kerana mereka punya iman, mereka punya keberkatan hidup dikatakan oleh para ulama, karamah yang Allah beri pada mereka. Walau bagaimanapun jangan kita tak abaikan. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Ulama kata, kaedah fiqh kata jangan, kalau kita tak boleh buat semua, jangan abaikan sebahagian. Ambil sikit. Bahkan pesan saya kepada tuan-tuan perempuan sekalian, Quran ni ada 600 lebih muka surat. Lebih kurang 603 atau 4 muka surat. Kalau kita bahagikan simply kepada 30 hari puasa, satu hari baca 20 muka surat lah. 20 muka surat ni kalau kita dah baca tiap-tiap waktu semayang sebanyak 20 bagi 5, 4 muka surat satu waktu semayang. Tak susah pun kita buka Quran ni. Kalau kita tengok, tengok sini, kan? Besar tulisannya. Ya memang jelas. Allah. Ni tengok Ni 1, 2, 3, 4. Ustaz cuba kita tengok sikit ke depan bagi Tunjuk kita kepada dapat tengok juga. penonton kita. Ini tulisan dalam Quran Qiyam ni yang mungkin agak kalau dalam sembahyang, adakah kita bila kita baca dalam solat, kita baca mengikut muka surat yang kita sambunglah daripada yang kita baca tadi? Ya. Boleh, tak ada masalah. Itu dikira kita baca dikira sebahagian daripada kita mengkhatamkan Quran di luar dan juga dalam sembahyang. Jadi teknik dia yang mudah sekarang ni, satu kali solat 4 muka surat. 4 muka surat. Jadi bagaimana caranya? Kita baca satu rakaat, satu muka surat ni, atau satu rakaat setengah muka surat. Kan lepas sembahyang kita lanjutkan lagi. Ini kaedah yang paling mudah untuk diamalkan oleh kita yang mungkin sibuk dengan berbagai kerja. Kalau kita takut Ramadan ni ada 29 hari saja. Jadi Ramadan di aim 27, kata Imam Syazili, kalau Ramadan tu bermula pada hari Selasa, dalam satu kitab tafsir bertajuk Ar-Ruhu wa Raihan, kalau Ramadan bermula pada hari Selasa macam kita pada tahun ni, insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi ini kata pengalaman Imam Syazili, bahawa aku tidak pernah ketinggalan Lailatul Qadar selama aku hidup daripada aku balik sampai aku meninggal dunia. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang sufi, dalam bidang tafsir Jadi Imam Syazili berkata bahawa aimlah malam 27 berlakunya Lailatul Qadar. Jadi kita target untuk khatam Quran malam tersebut. Jadi kita tak boleh nak kurang daripada 5 muka surat. Jadi kita kena bahagi 27 lah, bukan 30. Ya. Jadi kita target. Kalau dapat satu muka surat, dapat 5 muka surat satu waktu sembahyang, satu hari dah 25. Maknanya dah lebih satu juzuk. Kerana satu juzuk mengandungi 20 muka surat sebenarnya. Kaedah dia mudah saja untuk kita faham. Satu juzuk, 20 muka surat. 20 muka surat, tapi kita takut tak boleh nak capai kerana Ramadan berakhir pada 29. So kita in advance kita cuba completekan 25. Bahagi dengan 5 waktu sembahyang, jatuh 5 muka surat saja satu waktu sembahyang. Tambah satu lagi muka surat. Tambah satu saja. Kalau kita terlepas, ni contoh kita terlepas, contoh lepas subuh tadi mengantuk sangat, letih sangat, kita pun baring letih tertidur, kemudian dah duha, kita cuba cover pada waktu duha. Kalau kita tak mampu juga, nanti lepas zuhur, aku tadi miss 5 muka surat So lepas zuhur aku baca 10 muka surat. Untuk pastikan jadual aku
dapat dipenuhi sepenuhnya. Tapi macam mana pun saya nak bagi nasihat kepada ibu-ibu yang mengandung, yang baru salin ataupun yang mungkin orang yang kerja berat, macam orang buat delivery pada hari ini kan, tengah hujan panas, ya Allah kesiannya. Kalau kita order makanan, bagilah pada mereka ni tip. Kesian tengok mereka cari rezeki sebenarnya. Kerana hujan panas kan, duduk bawah jambatan, kita mesti ada perasaan simpati, ihsan pada orang. Jadi orang demikian, jangan abaikan baca Quran. Kata Al-Imam Dr. Hasbi Siddiqi, seorang ulama besar Indonesia, ya, bahawa cuba target untuk ambil surah-surah tertentu. Andai anda memang tidak mampu untuk hafal Quran, jangan abaikan Quran. Apa surah-surah pilihan itu? Nombor 1, ambil kepentingan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah baca. Kalau kita tak boleh baca ke surah Al-Quran, baca Al-Baqarah sepanjang Ramadan. Cuba baca 286 ayat ni tadi. Satu hari satu ayat pun jadilah, 10 ayat pun jadilah. Sebab apa? Saya pesan bertuan-tuan, kerana Nabi bersabda surah Al-Baqarah ni mengambilnya, membacanya adalah keberkatan. Mengabaikannya adalah kerugian. Dan siapa yang baca surah Al-Baqarah, Allah akan buang daripada hidupnya segala racun, segala kesusahan, segala penderitaan, segala sihir, segala perbuatan jahat orang pada orang. Pada kita. Kadang-kadang kita tak tahu, ya. Dalam kita berjaya ni, Haziq, Hefni, anda ni terkemuka, tak semua orang suka. Ada orang mendam rasa benci kepada kita, meluat tengok kita. Dan kadang-kadang dia cuba nak attack kita. Jadi itulah caranya, kita bacalah surah Al-Baqarah, kerana dalam hadis mengatakan fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batalah. Baca surah Al-Baqarah ni mengambilnya keberkatan, meninggalkannya penyesalan, kerugian, dan tidak akan siapa mampu mengapa-apakan orang yang baca surah Al-Baqarah. Jadi ini kata Hasbi Siddiqi, ambil surah Al-Baqarah, ambil surah Ali Imran. Dua surah ini akan menjadi lawyer untuk kita di akhirat, berhujah bagi pihak kita nanti. Lagi baca surah Al-Isra, baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, setiap Jumaat dalam Ramadan. Baca juz Amma. Kemudian baca lagi apa? Surah As-Sajdah, surah Al-Mulk. Tak banyak, kalau kita himpun-himpun mungkin tak sampai 30 surah yang kita kena baca dalam Ramadan. Bagi orang yang memang tidak ada kemampuan, pemandu lori, pemandu teksi, orang susah, orang perempuan yang sedang mengandung anak, menyusukan anak, melahirkan anak, ini semua jangan abaikan peluang keemasan tersebut. Yang Nabi, Ramadan adalah bulan Quran. InsyaAllah. Ustaz, yang nak tahu juga Ustaz, okey betul, kalau kata kita ikut kiraan, habis malam 27, 29, ataupun mungkin nak baca surah-surah yang lebih mudah, mungkin kita boleh kalau ada masa yang sibuk kan. Tapi kadang-kadang ada orang ni, dia nak mula tu yang kadang-kadang jadi masalah tu. Start tu. Kita tahu buat baik, kebaikan bulan Ramadan ni banyak pahalanya, tapi nak start tu Ustaz. Mungkin ada sedikit tips ke yang boleh macam bagi orang semangat sikit nak mulakan tu? Dia ada beberapa perkara. Nombor 1 sekali, bila kita tahu perkara kebaikan, kita kena usahakan sedaya upaya, namanya mujahadah. Pujuk dia, ya Allah, aku dah masuk 40 Ifni baru 25 InsyaAllah. Ifni, saya 16, 17. Jadi aku ni, ya Allah, aku pemimpin, aku adalah ayah, aku suami, macam mana aku nak kena baik diri aku jadi kita kena pujuk diri kita. Itu sebab antara doa yang Nabi banyak amalkan dan suruh sahabat amalkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih aku kepadamu. Kerana kita nak buat perkara-perkara memang kadang-kadang susah. Bukan orang biasa je, ustaz pun lebih kurang juga. Ada cabaran juga. 2 kali 5 juga sebenarnya. Jadi kita kena minta tolong pada Allah selalu. Nombor 2, ya kita kena mujahadah, lawan. Kita kena tahu kelebihan-kelebihan ni. Bila kita tahu kelebihan, kita akan buat. Contoh, orang beritahu pada kita viral makanan enak, sedap, sampai makan berkali-kali, maka kita pun pergi kerana kita tahu kelebihan itu. Harganya murah, contoh. Yang ketiga, kita nak buat baik kebaikan ni kena ajak orang keliling kita. Kerana itu ayat-ayat yang menceritakan tentang kebaikan ni biasanya diseru dalam bentuk kuntum. Kuntum maknanya apa? Kamu semua nak buat baik, tak boleh seorang-seorang. Jadi kita kena cari, kena selektif. Kena pilih, kena ajak, kena pujuk, cakap pada anak, pada isteri. Tak adalah tiba-tiba kita buat kebaikan, isteri pun tengok, ya abang ni siapa tiba-tiba dia berubah ni. Jadi kita dalam hidup ni kena ajak orang keliling kita. Sebut pada mereka kelebihan-kelebihan ni. InsyaAllah dia jadi mudah. Ya, saya betul, banyak benda kita belajar ni. Tertarik dengan apa yang Ustaz ajar kita hari ni. Tapi kita nak tanya Ustaz lah, kalau mungkin orang nak berkenalan, nak tahu lagi apa mungkin ilmu-ilmu yang Ustaz kongsikan dekat social media. Mungkin nak tahu apa mungkin social media Ustaz? Ni juga nak bertanya IG kan. Ustaz? Saya alhamdulillah setiap malam ada kuliah tafsir di Facebook saya. Facebook Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan di IG pun ada Ustaz Zahazan, satu perkataan. Kita boleh tengok ni IG-nya IG-nya dan juga Facebook juga Ya, ni. Di Facebook nama penuh? Nama penuh, ya. Nama penuh.
Boleh follow Ustaz, sebab kalau di Borak Komputer ni kita mungkin ada masa 10 minit saja untuk kita Kesempitan belajar. masa lah nak berkongsi tu kan. Agak singkat masanya. Setiap malam tu ada kelas tafsir dia Ustaz. Ya. Alhamdulillah, InsyaAllah. Kita sama-sama tengok nanti dekat Facebook Ustaz. Nama penuhnya Ustaz. Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad dekat Facebook. Dekat Instagram tadi Ustaz Zahzan dekat situ ya. Ya, itu tadi kita belajar mengenai apa antara kebaikan dalam bulan Ramadan yang kita boleh buat. Dan ini ada satu lagi, iaitu berzikir. Berzikir ni untuk kita basahkan kita punya bibir. Ya. Tadi Hefti kan ataupun Haziq ada cerita buat bagi makan kat orang kan. Jadi buat makan kat orang satu keutamaan sebelum saya terlupa ya. Kemudian berzikir. Antara doa yang paling banyak Nabi anjurkan untuk diamalkan, contohnya oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau suka berikan keampunan, maka berilah keampunan kepada aku. Jadi perkara yang paling banyak kita kena minta dalam Ramadan ni keampunan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sebenarnya banyak zikir yang kita amalkan, selawat, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Yang penting jangan biarkan lidah kita kering daripada menyebut nama-nama Allah. Okey, seperti yang kita ada juga ni kan, kita nak tunjukkan kita punya playback alunan zikir. Boleh kita sama-sama kita berzikir di Borak Komputer. Bulan Ramadan sememangnya bulan yang sangat mulia. Kalau pahala tu berlipat kali ganda. Bulan Ramadan ni eloklah kita berzikir, banyakkan istighfar, banyakkan berdoa. So sekarang ni kita akan bersembang dengan satu album doa akapela. Kita akan bersama dengan Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana datang idea tentang doa akapela ni sebenarnya? Dia sebenarnya dia terinspirasi daripada kalau siapa yang mengikuti market zikir, doa, selawat dalam pasaran ni, benda ni dah jadi siulan. Cuma untuk yang kita ni kita buat style, memang style akapela lah. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkan ketakwaan. So terajuk utama projek doa akapela ni sebenarnya siapa? Teraju dia untuk doa akapela ni bersamalah Ustaz Adenin dan juga Akmal Mustafa. Akmal Mustafa ni Robitoh juga. Kenapa memilih doa lah untuk dijadikan lagu? Ni saya masuk cerita sikit lah zaman saya sekolah tu. Saya dengan Ustaz Adenin ni dia macam berkawan di sekolah lagi. Pernah satu ini dia macam tak tahu nak kata benda ni aib ke apa ke, tak pastilah. Sebab saya ada masalah dari segi hafalan. Contoh hafal Quran. So Ustaz Adenin dia buat inisiatif untuk dia lagukan karangan Arab untuk saya senang. Dan ada kawan-kawan jugalah. Untuk saya sendiri, bila doa ataupun zikir tu dimelodikan, benda tu akan memudahkan. Lelaki generasi kita sekarang ni kan, pantang benda tu dilagukan, semua nak ikut. Betul. So kita ambil lah yang doa ni, kita melodikan supaya orang senang. Mungkin apa perbezaan doa akapela yang TSR buat? So macam Tabas Start Record ni memang kita, kalau genre tu boleh lah saya sebut sebagai dia macam pop. Dengan dalam market pun kita dengar kan versi, contoh Yanasi, Robani, tapi ini versi yang Robitoh sendiri. So yang ni memang melodi dia kita cuba bagi dekat dengan remaja sikit. So dia macam sedap-sedap telinga, boleh hafal macam tu lah. Min sakhatika wan nari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon redamu. Okey, untuk projek terkini Tabas Start Record kita ada beberapa cover versi Arab daripada artis Tabas Start Records. Antaranya ada Adik Muhai, ada The Truth. So untuk yang terdekat ni, insyaAllah kalau tak ada aral, esok Ahad kita akan release cover film out BTS untuk Ramadan ni versi. Syurga dan aku berlindung dari murkamu serta neraka Allah. Harapan dari doa akapela sendiri. Untuk doa ni jadi siulan. Dia bukan siulan yang sekadar siulan di mulut. Maksud dia dapat amal dan juga jadi amal jariah. Mungkin Borak Komputer share doa ni, orang dapat ikut dan korang pun dapat saham, kita pun dapat saham. Semua dapat saham sekali, insyaAllah. InsyaAllah semoga doa InsyaAllah. akapela ni mendapat tempat di hati peminat dan menjadi zikir harian untuk semua yang mendengarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih banyak. Okay. سخطك والنار. Okay. So hari ini Isha ingin memperkenalkan satu produk yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia, itu tak lain dan tak bukan Bubble Belly Multipurpose Essence, merupakan minyak urut modern pertama di Malaysia yang menggunakan
vitamin E. Okey. Apa yang best mengenai minyak ini? Okey. Minyak ini menggunakan bahan-bahan ataupun dikenali sebagai raw material yang diimport daripada luar negara, tetapi still lagi mengekalkan ciri-ciri tradisional seperti anda dapat lihat di dalam botol di tangan Isha ini. Okey, yang penting minyak ini ada kelulusan daripada KKM dan lulus ujian makmal. Okey, minyak ni sesuai digunakan oleh lelaki, wanita maupun ibu dalam pantang sebagai pengganti param. Yang paling best berkenaan dengan minyak ini juga, minyak ini boleh digunakan sebelum exercise dan juga di dalam bilik mandi. Minyak ini memang membantu mengempiskan perut dan juga membantu ibu-ibu dalam pantang. Bagi sesiapa yang ingin membuat pendapatan sampingan yang lumayan, jangan lupa untuk dapatkan minyak ini ataupun kontak kita punya ejen dan stokis di seluruh Malaysia. Okey. Ramai yang tanya, minyak ni bau dia macam minyak zaman dulu ke? Tak. Minyak ni walaupun minyak urut tapi ianya berbau wangi. Bau dia memang menenangkan. Tak macam minyak urut zaman-zaman dulu. And yang paling penting, ibu-ibu yang tak ada masa nak pergi exercise, jangan risau dan jangan bimbang. Sapu je bubble belly sebelum memulakan aktiviti harian you guys seperti biasa. Yang penting, pastikan bubble belly baru beli sebab ini merupakan pioneer kepada minyak urut di Malaysia. Boleh nampak tak dekat dalam botol tu? Lain sangat. Yang penting minyak ni macam Isha cakap tadi, wangi. Ya, betul. Sangat-sangat wangi. Tadi kita kat sini pun dapat bau. Ya, lain bau dia. Tapi itulah ada produser kita berbisik Zik. Tadi Ya, dia betul. kata masa sesi kita dengan ustaz macam dua budak nakal kena terbiah. Sebab kita bila dengar ustaz cakap tadi, kita Seronok. terkesima. Nak Terkesima. belajar. Nak Sebab belajar. topik kita pun jom kumpul pahala. Jadi kita nak belajar apa-apa benda yang boleh menambahkan pahala bulan Ramadan ni kan. Lagi-lagi orang seperti kita. Ya. Memang patut belajar. Dan kita nak teruskan belajar lagi di bulan Ya. Ramadan ni dengan tajuk kita tadi jom kumpul pahala. Tapi bila kita nak kumpul pahala, kita kena elakkan daripada buat larangan-larangan. Benda-benda yang terlarang lah. Ya. Jadi untuk bercerita tentang apa yang terlarang yang elok kita elakkan bulan Ramadan ni, Ya. kita ada Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Da'i Azam. Tak ada pun orang? Bukan. Oh, video. Dekat sana tu. Assalamualaikum Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya Hefni dan juga Haziq, sihat ya semua? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Segak ya Ustaz pagi-pagi blazer. Kita kena begitu ya. Apapun kita kena sentiasa bersemangat walaupun di bulan Ramadan, di bulan puasa. Saya tadi selepas kuliah subuh, aku dah tu ready untuk Buka bersama puasa? dengan para penonton semua. Awal now. Baru 2 jam, 3 jam puasa. Belum majlis buka puasa lagi. Belum lagi. Okey. Ini larangan. Larangan. Kita nak cerita ni pasal larangan. Ya. Apabila kita sebut pasal larangan adalah benda yang susah untuk kita elakkan. Susah untuk kita elakkan dan benda tu macam kita nak sangat buat benda-benda yang terlarang ni Ustaz. Betul Zik ya, Hefni, para penonton, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, sebenarnya bila kita cerita bab larangan ni memang saya tak nafilah. Kadang-kadang benda yang larang itulah yang kita nak buat. Biasalah kadang-kadang kita tengok kan kalau dekat satu-satu tempat lah para penonton ya, kadang-kadang kita tengok satu tempat orang buang sampah. Larangan buang sampah. Kat situlah orang buang. Kerana Betul. apa? Kerana itulah yang seronok kan. Itu memang biasa tuan-tuan dan puan ya. Benda yang terlarang lagi orang suka seronok nak buat. Itu masalah peribadilah, jangan salahkan orang sebelah. Baik, sebenarnya cerita bab larangan bulan Ramadan ni, Hefni, Haziq, para penonton semua, Borak Kopitiam, saya nak kongsikan ada 4 sebenarnya. Jadi banyak ya. Tapi saya nak kongsikan ada 4. SPBT. Kalau sekolah kan ada SPBT, Skim Pinjaman Buku Teks. Bukan. Oh. Bukan. Oh, ingat SPBT yang buku teks tu. Jangan bukan. melarang yang itu jangan melarang. Saya mengajar sekolah, saya tahulah kan. SPBT. Tapi apa SPBT tu Ustaz? Ya, baik. Yang pertama ya Haziq, Hefni, para penonton semua, S yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan puasa. Jadi inilah larangan di bulan Ramadan. Mana semua perkara yang membatalkan puasa. Apa contohnya Haziq, Hefni? Apa contoh perkara yang membatalkan puasa? Cuba Memasukkan cakap. sesuatu dalam rongga. Allah lagi. Makan tengah hari.
Batal Betul. puasa. Maksudnya betul lah tu, betul lah tu. Jangan jawab kentut sudah ya. Jangan. Kentut tak batal puasa tuan-tuan ya. Makan, minum perkara yang membatalkan puasa. Tak sebutlah, semua orang tahu insya-Allah. Mana apa saja perkara yang membatalkan puasa, maka ia adalah larangan di bulan Ramadan. Dan inilah yang perlu kita jaga tuan-tuan dan puan untuk diri kita insya-Allah. Yang kedua pula apa dia? Yang kedua adalah P. P apa? Para penonton semua, P adalah perkara-perkara yang lara. Lara ini maknanya apa? Yang sia-sia. Dia perkara sia-sia yang memang tidak mengundangkan keuntungan kepada kita. Contoh kan? Kita menonton movie, ya Allah, cerita K-drama. Tengok cerita drama Panjang Korea. series itu. Oh, panjang. Cerita drama Korea pula seri 1, seri 2. Saya pun layan juga kan. Tapi Ramadan ni kurangkan sikit lah. Nak tengok boleh tapi jangan sampai melalaikan. Ataupun main game. Ya Allah, seronok betul dia main. Contoh. Banyak lagi perkara lara kan. Macam tadi kita ada bersama dengan Datuk Ustaz Dr. Zahazan. Luar biasa. Baca Quran. Ya, daripada kita duduk main game. Kadang-kadang sanggup baca novel. Bermuka-muka surat baca novel. Tebal ni 300 muka surat. Oi, boleh baca. Boleh baca tapi Quran, ya Allah, time bau setengah muka tidur. Itu biasalah, kita manusia biasa kan. Itu biasa. Tapi itu sebab Ramadan ini kita kena sentiasa perbaiki diri kita. Jadi yang kedua, perkara yang lara, perkara sia-sia ini larangan. Jangan cuba buat. Antaranya juga apa dia? Mengumpat, mengutuk orang, kecam-kecam sampai lebam. Contoh kan. Kita kecam orang kan dekat laman sosial dan sebagainya kan. Tengok pantang je orang tu saja je post pasal apa, dia tanya-tanya cakap Malaysia Indonesia, contoh lah kan, Haziq ya. Dia kadang-kadang dia cakap aja kan pasal term-term dan sebagainya dengan isteri dia, contohlah. Kat bawah kerjanya kecam, dia orang lain ada bini juga, kenapa nak cakap? Apa masalahnya? Ramadan kena tutup mulut. Ramadan puji yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Ini larangan di bulan Ramadan. Maknanya dengan masyarakat, jangan sangka buruk dengan orang dan sebagainya. Itu P yang kedua, perkara yang sia-sia, perkara yang lara. Yang ketiga, tuan-tuan apa dia? Boleh saya teruskan ke? Boleh kita orang terkesima juga ni tengok Ustaz duk bercakap ni. Janganlah, malu saya. Macam budak nakal tengah belajar Ustaz ni. Janganlah. You all hebat sebenarnya. You all hebat. InsyaAllah. Saya pun kita belajar sama-sama insya-Allah. Okey, B. Oh, macam marah je kan. B yang kedua adalah boros dan bazir. Ini yang kita tak nak. Ini larangan-larangan yang berlaku. Boros bazir. Contohlah kan, sepatutnya bulan Ramadan ini pesta ibadah. Bukannya pesta juadah. Tapi ya Allah, banyak mentang-mentang duit dia berkepuk-kepuk, banyak duit dia kan. Akhirnya dia bersepah makanan banyak-banyak, akhirnya buka. Pergi bazar bagus, beli makanan. Sebab apa? Yang penting jaga SOP dan sebagainya. Kerana kita nak support orang-orang kita berniaga, orang-orang Islam berniaga. Bagus, tak ada masalah. Tetapi janganlah melampau-lampau. Beli dah akhirnya buang ke dalam tong sampah. Berdasarkan kajian, sebenarnya bulan Ramadan antara bulan yang paling banyak sisa makanan terbuang. Itu sebab tuan-tuan puan para penonton semua, kita kena jaga perkara ini. Jangan shopping, tengok beli kuih macam-macam jenis kan. Makan 2 orang aja, suami isteri je. Anak bukan makan sangat pun kuih tu. Tapi dia beli macam-macam. Itu biasalah. Cakap untuk diri saya. Itu sebab tuan-tuan puan sepatutnya Allah Ta'ala kata, membazir itu adalah saudara syaitan. Jadi syaitan dah kena ikat, dia saudara je lah kan. Na'udzubillah min dzalik. Shopping banyak betul. Tak ada masalah. Contoh nak beli pergi bazar Ramadan, beli macam-macam. Tak ada masalah. Kita nak beli kuih ke, beli murtabak ke, beli bergejon ke apa ke bagai, boleh, banyakkan beli, tak ada masalah. Tapi makan sikit, yang lebihnya sedekahkan kepada orang. Ini luar biasa. Ada orang beli 5 murtabak, 2 dia makan dengan suami isteri dia berbuka di rumah, 3 lagi dia pergi mana? 3 lagi dia sedekahkan untuk pekerja-pekerja pam minyak ataupun kerja-kerja serba nikah. Nampak orang tepi jalan, belanja orang beli makan. Ini pahala yang berlipat ganda, ya, perkara berganda-ganda. Ini luar biasa. Jadi itu sebab semua ini kita kena pegang. Yang ketiga, B yang ketiga apa dia? SPB. T yang terakhir. Boleh saya yang terakhir? Boleh Ustaz. Ya, T yang terakhir adalah tidur sepanjang masa. Tu perangai F ni. Jangan. Kita semua tidur, boleh tidur. Ada orang kata, Ustaz, bukankah tidur itu pahala ke? Memang betul tidur tu kalau bangun boleh menimbulkan fitnah. Contoh, kerjanya bangun kan, dia bangun kerjanya asyik kecam orang kat IG aja. Kerjanya kutuk orang aja. Lebih baik dia tidur. Tapi kalau tidur sepanjang masa, ini merugikan kita. Tidur dia daripada lepas sahur dia tidur kan. Akhirnya dia bangun-bangun terus buka. Itu lagi masalah tuan-tuan.
Nak tidur rehat boleh, barangkali mungkin malam dia kerja sebagainya, tetapi waktu solat kita bangun, ada masa untuk beribadah, ada masa untuk baca Quran, ada masa untuk berzikir, ada masa untuk bersama dengan masyarakat dan sebagainya. Inilah antara larangan-larangan yang perlu kita jaga. Jangan sampai tidur sepanjang masa, akhirnya jiran tetangga tak peduli kan, orang susah tak peduli, amal-amal lain tak peduli, kerjanya tidur. Kadang-kadang biasalah Ramadan ini waktu solat yang paling orang alert waktu apa? Waktu maghrib. Hari biasa maghrib orang tak berapa ingat, kerja sampai terlupa, main bola sampai tak ingat dunia. Tetapi waktu Ramadan ini azan Zuhur pun macam azan maghrib tuan-tuan. Seronok betul kita kan nak tunggu maghrib dan sebagainya. Jadi itulah antara larangan-larangan kita di bulan Ramadan yang perlu kita jaga untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk keluarga kita dan sebagainya. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan ini, insya-Allah. SPBT, moga bermanfaat insya-Allah. Serah kembali kepada Hefti dan Haziq, silakan. Wow. Ustaz punya penjelasan tu bila dah bagi huruf tu lagi senang untuk kita faham. SPBT itu empat dia punya topiknya kan. Bawah tu ada pecahan-pecahannya lagi, macam tadi Ustaz kata juga bulan puasa. Sebenarnya Ustaz nak cakap je lah, nak kongsikan sebab bila kita bercakap-cakap ni benda yang paling susah sebenarnya nak kita kontrol tu. Apa yang keluar daripada mulut kita ni lah Ustaz nak kontrol, nak keluarkan benda yang baik-baik saja tu memang sangat susah. Mungkin selain daripada Ustaz berkongsi yang kalau mengumpat ke berkata-kata ni perkara yang dilarang ataupun boleh jangan buatlah bulan Ramadan ni, mungkin ada tips supaya tak berlakunya macam tu Ustaz? Baik, sebenarnya ramai orang kata, Ustaz, banyak cakap banyak dosa. Betul, kalau banyak cakap benda yang sia-sia, banyak cakap benda yang buruk, benda yang mungkar, memang banyak dosa. Tapi kalau kerja kita memang kerja bercakap, pengacara kerja bercakap. Kalau pengacara dua orang duduk diam je depan lensa. Macam mana tuan-tuan? Masalah juga. Sama juga penceramah memang kerja bercakap. Tapi kalau bercakap benda yang baik, bercakap benda yang bermanfaat, maka ia dikira sebagai pahala. Saya sebenarnya kalau nak ulas benda ni 2 blok tak habis tau. Tapi sebabkan kita 2 minit aja kan. Jadi tuan-tuan, para penonton semua ni memang aku habis sampai 9:30 ni sekarang kan. Jadi tak apa, kita ringkaskan insya-Allah. Hayati satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan maki hamun. Apabila ia dimaki oleh seseorang atau diajak bermusuhan untuk bergaduh, maka hendaklah ia berkata, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Contohlah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang kan, jiran kita ke kawan sejawat kita ke rakan pejabat kita ajak kita, weh, ada story best ni, nak dengar cerita tak? Ajak mengumpat. Ya ilallah. Kita yang dengar tu pula kita rasa, janganlah. Astagfirullahalazim. No. Inni saim. Apa dia, Hefni Haziq? Sesungguhnya ini zaim. Ini zaim. Jangan, bukan zaim. Saim. Engkau zaim. Ustaz, apa dia Ustaz sekali lagi? Ini cakap dengan dia, ini saim. Ini betul. Saim tu lain, tu pengacara ya. Ini saim. Apa dia? Sesungguhnya aku berpuasa. Tak kerti cakap Arab tak apalah, cakap Melayu kan cakap Arab orang tak faham pun. Sesungguhnya aku berpuasa. Jomlah jomlah. Kita nak cerita buruk bos ni. Jomlah kita nak ajak membawang ni. No. Sesungguhnya aku berpuasa. Tengah naik kereta ni, ada orang marah-marah, tin. Marah-marah kita kan. Biasalah bermusuh dan sebagainya. Cakap dengan hati kita, memang mulut ni memang kerja nak memakikan aja kan. Kerja ni ya Allah. Nak marah aja. Pandai-baran. Betul, pandai-baran. Pujuk hati kita. Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa. Ya Allah, astagfirullahalazim. Marah-marah juga. Tapi astagfirullah. Marah juga lah. Tapi sebut nama Allah kan. Astagfirullahalazim. Marah juga. Tapi dengan sebut nama Allah. Mana orang yang, itu sebab ya kalau kita belajar, jangan marah ketika marah. Bila mana marah ketika marah, mana marah yang disertai itu adalah marah yang bersertai nafsu syaitan. Itu bahaya. Itu sebab marah anak ke, marah siapa, isteri dan sebagainya, anak-anak murid ke, jangan marah ketika marah. Kalau kita marah ketika marah, maknanya marah kita itu tidak rasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan penonton, bila mana bulan puasa, jagalah diri kita. Dengan jiran kita, dengan anak-anak kita, dengan menantu dua kita dan sebagainya. Lebih lagi tuan-tuan, kadang-kadang kita berniaga kan, berniaga biasalah. Kadang-kadang kita marah, orang berniaga tolong Tolong para penonton semua yang menonton bagi kita ni, yang berniaga di luar sana, juallah makanan-makanan yang halal.
makanan-makanan yang baik ini kadang-kadang yang semalam punya dijual hari ni. Nauzubillah min zalik. Dan akhirat jawab nanti tuan-tuan dan puan. Kita marah ni makan, tapi larangan-larangan inilah yang perlu kita jaga supaya apa? Supaya dalam keadaan seronok, dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang kita menyambut Ramadan dan kita seronok untuk beribadah. Kerana kita tahu tadi Datuk Dr. Zahazan pun dah mengatakan bahawa bulan Ramadan ini bulan yang berkat, bulan Ramadan ini bulan pesta ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah larangan-larangan ini, insya-Allah. Moga Allah berkati dan lindungi kita dan di akhir Ramadan nanti Allah ampunkan dosa kita dan amalkan doa seperti mana dikatakan di awal tadi kan, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anna. Amin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat. Amin. InsyaAllah. Wah, itu dia, Ustaz. Macam seronok dengar nak tahu Instagramnya, Ustaz. Alah, malu kita kan. Tapi Malah share lu. Instagram saya ni senangnya orang kalau nak follow tak nak, why bother kan? Itu IG saya Azam Al-Kankari ya, Azam Al-Kankari. Tak ingat tuan-tuan Google je lah ya, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube saya Azam Al-Kankari. Ya, kalau orang kenalan, tak kenal tak apalah, kita berkenalan berukhuwah, tak ada masalah, ada program-program ceramah dan sebagainya. Moga bermanfaat. Semarakkan bulan Ramadan dengan kebaikan. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita semua. Jadi Ramadan tahun ini, Ramadan penuh bermakna untuk kita semua. InsyaAllah. Rancang ibadah. Ya, wow. Terima kasih banyak Ustaz Azam. Assalamualaikum. Terima kasih Daphne dan semua produksi Borak Kopitiam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. Wow, tu Da'i Azam bila bercakap, dia punya semangat, Betul. dia punya intonasi suara tu buat kita ketawa. Kita bawakan, Zik. Kita tanya satu soalan je. Terus lepas tu kita dengar je. SPBT terus. SPBT. Tapi itulah ilmu yang kita belajar hari ni untuk sesuai dengan topik kita, jom kumpul pahala. Tapi sebelum kita sambung lagi belajar tu, kita nak bagi laluan untuk JMTV ni kepada SH Herbs and Health. Silakan. Jom kita bersama dengan mereka. Baik, menjelang bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia, kita mesti nak bekalkan banyak tenaga. Kita mesti nak banyak tenaga and then kita berpuasa kan. Jadi kita pun nak sahur, kita pun terfikir nak ambil apa untuk bekalkan banyak tenaga. Hai, Assalamualaikum. Saya Zarul dari Suzy Honey Herbs ingin memperkenalkan produk keluaran kami gandingan bahu antara Nisa Bakri dan Suzy Honey Herbs. Izinkan saya memperkenalkan minuman madu menangis. Okey, minuman madu menangis ini menariknya sekali, atasnya dia terletaknya madu di atas ni. Kerana untuk memastikan kesegaran madu asli. Madu sirap asli, dan di bawah ini adalah RO water. Okey, selain daripada persediaan yang unik ini, okey, pertama sekali apa yang kalau korang nak minum ataupun kalau siapa-siapa nak minum nak sediakan, sangat senang, sangat simple. Buka je stiker ni, okey, buka wrap ni, pusing, twist and then pop. Maka menangislah madu ini. Sebab dalam ni dia ada sistem di mana kalau kita pop dan kalau kita tekan, dia akan keluar madu. Lepas tu kita mengalir ke dalam RO water, kita shake je. Shake minum, alhamdulillah segar saja. Bukan itu saja. Okey, selain minuman madu menangis, produk yang kedua ialah pie gebu leceh ataupun lebih dikenali sebagai shepherd pie. Diberi oleh dua pilihan. Okey, diberi dengan dua pilihan, ayam dan daging. Okey, siapa tak kenal Nisa Bakri? Ini adalah tangan air masakan Nisa Bakri. Okey. So, boleh dapatkan segera. Okey, yang kita juga menjana pendapatan yang lumayan untuk anda di luar sana. Kami sudah bekerjasama dengan Aspirasi Aziata. Kami menyediakan modal kepada anda nak jana pendapatan lumayan bersama kami. Okey, dan siap nak jadi ejen stokis, kami sediakan modal. Anda dah boleh berniaga bersama kami. Okey, dan kami juga memberi coaching, memberi segala tools dan marketing kepada anda yang berminat untuk jana pendapatan bersama kami. Okey, apa tunggu lagi untuk dapatkan produk madu menangis, gebu leceh atau nak jadi ejen kami, modal kami beri, hubungi kami sekarang di nombor yang tertera di kaca TV anda. Hubungi, jangan tak hubungi. Yes, itulah dia. Wan Zarul Imran dan juga Mozairina tadi. Madu menangis. Ya. Benda baru kita dengar hari ni. Ya, betul. Baru first time dengar. Ada dengar bunyi pop tadi. Tapi jangan cuba-cuba dekat tu. Bahaya sebab baru pagi lagi. Pagi ni. Takut nanti tunggu azan Zohor pula nanti dah hingga maghrib. Cakap pasal kita ada minum, ada makan apa semua. Ni tadi
awak dengan chef kat luar tu. Lupa pula. Aduh, chef tunggu kat luar ni. Chef tunggu kat luar. Chef tunggu kat luar ni. Okey, kita nak ceritakan pasal juadah yang memang favourite selalunya bulan Ramadan ni. Tapi kita berehat jap. Sementara kita nak cari chef ada tak kat luar tu. Dia pergi tinggalkan chef kat luar. Okey, kita berehat seketika. Kita nak pergi cari chef. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Kat mana chef? Kat luar je. Surprise! Akhirnya kita dapat kembali jumpa. Saya bukan tinggalkan chef. Lama kena tinggal. Setengah jam saya. Tak, tadi Nunggu chef dia. kata nak cari bahan-bahannya dulu. Dah jumpa nak dah, buat dah jumpa. menu yang katanya memang selalu favourite bulan puasa ni. Ya, Menunya saya. apa tu chef? Kita bagi tahu chef. Menu dia saya nak buat menu sihat. Bubur lambuk daging. Bubur lambuk. Saya dah bubur lambuk ni sebenarnya dah buat lama dah. Kalau Arab dia panggil harira. Kalau Cina dia panggil tachu porridge. So bulan Arab puasa panggil harira? Bulan harira. Bulan Maroko. Masa saya kat Maroko dulu harira. Dia warna dia buat tomato sikit. Oh, kita improvise hari raya. Hari raya. Jadi kenapa saya kata menu sihat? memang, Apabila kita sehari berpuasa. Betul. Sehari berpuasa, perut kita kosong. Tiba-tiba kita masuk nasi, masuk apa, rosak usus kita. Jadi kita makan dengan pengandaman yang cantik. Okey, boleh kita buat sekarang? Oh, boleh. Okey. Ini Kita bubur tunjuk lambuk ni. ekspres dan sihat. Kita menggunakan tempat masak nasi ni Pressure cooker. Pressure cooker. Dia tak tahu nama dia, chef. Tempat masak nasi kan? Betul lah. pressure cooker nama Macam-macam boleh buat. Macam boleh masak. Okey. Betul lah tu, sama lah. Okey. Dah siap dah buburnya. Bukan dah siap. Sebenarnya in order to be a perfect chef is organized. Macam untuk orang rumah ni, sambil-sambil dia waktu sahur, dia boleh buat siap nasi bubur ni. Dia buat siap dalam ni saya dah bubur sebab resipi dia cukup mudah. 1 atau 2 cawan beras, lebih kurang 4 liter air. Beras biasa? Beras biasa je. 4 liter air. Dalam ni sebab kita ini tak boleh rasa kan. Tak Tapi boleh. masa sahur kita boleh rasa. Saya dah masukkan 2 sudu makan garam, 1 sudu makan serbuk perasa dan saya masukkan gula perang. So gula perang ni memang baik untuk kesihatan. Garam kita gunakan garam bukit. Jadi bulan puasa kita sihat. Garam sihat lah ni. Jadi bahan-bahan yang lain ni disebut pink salt. Bubur lambuk ni. Ni gula sihat. Gula sihat lah. Garam pink sihat. salt, ya. Okey, bahan-bahan dia, chef. Kita boleh mungkin boleh tunjuk dekat penonton Yang kita. dikatakan berempah ni kita masukkan serbuk, jintan, manis. Jintan manis. Serbuk, jintan putih. Ingat tu serbuk, jintan putih tak putih, dia hitam. Saya baru tahu hari ni sebenarnya ni. Serbuk dia kalau gitu ini ya. Lepas tu serbuk ketumbar. Ini nak menambahkan aroma dan baik untuk pelancaran darah. Okey. Dan Setengah sudu. tu agak-agak lah Ikut orang selera makan. sendiri, ya. Cukup rasa lah. Jadi sebenarnya anda ada di rumah, kita buat bubur lambuk ni barakah dia apa? 1 cawan beras 3 liter air boleh makan lebih kurang untuk 20 orang. Jadi kita bagi kat jiran-jiran kita. Ramai. Pahala bulan Ramadan tu. InsyaAllah sama-sama Dan kita dapat. kacak ikut arah lawan jam. Subhanallah, subhanallah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau nak menumis pun boleh juga. Ini benda yang senang. Ini saya steam lebih kurang 20 minit. Okey. Kita masuk dalam dia. Okey. Oh, kita dah kacau-kacau terus masuk dekat bubur tadi tu. Ini daging top side. Direbus juga dengan pressure cooker lebih kurang dalam 40 Top minit. side See, dia hancur. Lembut lah. Lembut. Campur dalam tu je. Terus tuang Pula. Ini untuk kita buat. Ini kalau anda Ini suka banyak daging daging, rebus. letak banyak-banyak daging. Ini saya punya wife punya signature. Daging hitam. Bukan daging serunding tau. Ini makan Ini tak nasi modified lagi, tak panas buat cili, ni. tak buat apa lagi. Daging hitam. Ini Jadi daging bila kita hitam masak dia apa? Dia tu dia basically smoke ke? kicap je lah. Oh, dah, kicap. kita goreng dulu, kemudian kita masukkan cili, kita masuk bahan-bahan lain lah. Masukkan dia. Tengok senang tak senang? Okey. Yang nak menyedapkan aja. bubur lambuk kita ni mesti ada udang kering. Asin-asin sikit. Udang kering mesti ada sebab udang kering mani-mani lemak-lemak. Udang kering, kemudian bawang goreng. Bawang goreng masuk juga. sekali. Semua terus. Main letak semua je. Oh, dah campur dengan bawang goreng. Lepas tu boleh kacau. Oh, saya kacaukan. Itu Ambil barakah. functionnya Kau tadi. pun kacau sekali, ambil barakah. Kacau. Kemudian, Ambil berkat nama kita. okey, kacau. Bolok apa dah bau sedap dah ni. Astagfirullahalazim. Kemudian kita masukkan halia, Campuran daun halia, daun bawang. bawang putih dihiris, bunga lawang, kulit kayu manis, bunga cengkeh dan daun bay leaf. Ini nak menambahkan aroma. Dan sebenarnya bahan-bahan ni baik untuk pelancaran darah. Kita masukkan semua. Campur Okey. juga. Sekarang ni Okey. tengok pekat kan? Pekat. Kita masukkan air panas. Tengok. Okey. Jadi anda di rumah mudah aja masukkan air. Kita kacau. Sini dah air dah. Okey. Jadi oleh kerana saya dah masukkan air lebih kurang dalam 2 gelas. Okey.
Jadi kita nak balance balik, kita masukkan garam. Tambah lagi supaya garam. rasa dia tak kurang. See? Dah jadi bubur lambuk. Aziz nak pakai 2 ke kacang? Jadi nak pakai 2. Awak kacau sekali. Tak boleh, takut nanti terblok. Okey. Boleh ni, boleh ni. Okey. Nak juga kita berkacau. Okey, nak sedapkan lagi, Ambil anda di berkat. rumah nak sedapkan lagi, kita masukkan serbuk lada hitam. Dia ada rasa pedas-pedas sedikit. Serbuk lada hitam. serbuk lada sikit. hitam. Okey, serbuk lada hitam. Okey, nak melemakkan, nak sedapkan lagi. Tambah apa? Santan. Kita bagi Chef tambah dulu baru kita kacau. Santan pun kita tambah. Santan pekat tu. Itulah dia. See. Okey. Santan ni pun saya tengok macam susu nak minum terus ni. Oh, jangan kau puasa kau. Kau puasa kejap lagi. Awal sangat ni dugaan kita ni. Dugaan, Sedap ya betul bau Allah. dia. Okey, lepas tu dah kacau semua, saya nak tutup ni. Sikit lagi. Sekejap, kacau dulu, Chef. Tak rata. Tak rata lagi. Oh, lembab ni kita ni Jadi bekerja. saya nak set Kacau lah arah sana. Jadi bulan puasa ni PKP kita tak boleh keluar rumah. Ada Yang ini pun, aduh. Berebut-rebut nak kacau. Sebab tu saya kata tak boleh kacau berdua. Kacau lah. Dia kacau saya lah, Chef. Dia bukan kacau bubur ni. Okey. Okey, Kemudian alright. saya tambahkan air sikit. Tambah air sikit lagi, alright. Okey dah, cantik dah. Okey. Okey. Kemudian apabila kita masak, kita Okey, kena Nasabati. bola ni, bola ni. Tu apa? Ni, bos ni senduk ni. Senduk. Ingat angkat tadi letak dalam ni. Dah. Dia takkan nak Okey. bagi rasa kan. Kita dah kacau-kacau Kita puasa, semua Chef. kat dalam ni, Chef. Sekarang kita nak masak dia. Jadi pastikan nanti kotor nampak ni. Kita kena bersih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif ya Latif. Kena Okey. niat. Setiap makanan yang bersih akan melahirkan anak-anak yang cantik, mulia, fikiran yang segar. Bukan main masak aja kau. InsyaAllah. Okey, jadi ini pun sama kita aktiviti kita jom kumpul pahala ni untuk kita bersedekah. Okey. Sampai dia lock. Okey, dia lock. Sabar, kita mencari. Boleh. Release Dia saja buat suspend. Ya. Ni pressure cooker ni tiba-tiba pula. Okey. Senang saja. Kita set. on. Okey. Kita tekan steam. Kita tekan lebih kurang berapa minit? Kita buat 5 minit lah. 5 minit. 5 minit. Kita tekan steam. Banyak button dia yang Ya. masak nasi ni. Okey. Okey, gunakan mode steam. Cik, kalau siapa Yes. ada pressure cooker kat rumah, mode steam, letak 5 minit, Chef. Sebab ni kita dah buat setengah masak, jadi kita letak buburnya dah siap. 5 minit. Okey. Tapi kan, Chef, kalau tak ada pressure cooker. Allah. Oh, tak pressure ada. lah kita. Rice cooker boleh buat. Periuk biasa pun boleh. Tapi kalau kita menggunakan periuk biasa, kena selalu mengacau. Kalau tak mengacau bawah tu dia nanti hangit. Ini tak payah dah. Ni tak payah, ni relax boleh lah. Pergi mana-mana ke, buat kerja lain, nak buat biskut raya ke Lebih boleh mudah lah. Cukup mudah. Kalau tak dia ada kerak ke, Chef, nanti bawah tu? Sebab dalam ini dia dah kontrol. Sebab kita menggunakan steam, dia cepat sikit. Kalau kita gunakan pressure cooker, dia ada nak tunggu dia punya temperature naik semua. Jadi tanyalah saya apa sejarah bubur lambuk ni. Okey. Nampak? Kita duduk nak cerita pasal makanan je. Tapi ini memandangkan chef pun dah bagi kita Tahu ke tidak? idea untuk bertanya pasal benda lain sebab kita pun ada masa lagi, chef. Mungkin chef boleh ceritakan Okey, sikit. carilah, Sejarah. carilah. Chef jangan jawab dulu. Sejarah bubur lambuk. Zik. Tadi kan kata siapa yang nak tanya? Kita tanya. Saya tanya. Chef, cuba ceritakan sejarah bubur lambuk. Nak juga dia. Okey, sejarah bubur lambuk ni memang beratus-ratus tahun lagi. Rasulullah SAW kita ni kalau dia masak, kalau boleh dia masak sikit nak bagi semua orang rasa. InsyaAllah. Sebagai contoh roti dicampur dengan susu, dia kembang rasa. Jadi bubur lambuk ni sejarah dia sebenarnya kita cuma ada beras. Apa yang ada belen-belen makanan yang boleh dicampur, kita campur, dia akan jadi banyak campuran air. Sama juga macam pizza. Pizza sebagai contoh lebihan makanan juga. Okey. Dough, tomato base, bubuh lain-lain. Jadi semua orang boleh makan. Kemudian sama juga macam sushi. Berlakunya Perang Dunia Kedua. Dia cuma tak boleh ni sejuk. Dia ada pulut, campur sikit dengan wine, rice wine. Masuk mustard sikit, jadilah sushi. Jadi bubur lambuk ni kalau di belah-belah Arab dia panggil harira. Harira ni belah-belah Arab dia masukkan tomato je, tomato base. Sebab tu orang Arab ni lawa. Dengan bubur cantik. Dia makan tomato je. Tomato tu sebenarnya anti racun dalam badan. Manakala minyak zaitun baik untuk pelancaran darah. Di dalam bubur lambuk ni dah ada bawang putih, dah ada bawang putih ni panas. Buah pelaga ni baik untuk bila musim sejuk, musim panas baik untuk melawaskan. Masakan. Melawaskan. Bukan melawakan. Jadi kalau kata di surau ataupun di rumah dia orang masak sekali masak banyaklah 100 liter untuk 1,000 orang. Banyak 100 liter. Ni lagi-lagi kat Kampung Baru ni, chef. Ni banyak dia. 100 liter. 100 liter. So jadi kalau kita tengok tadilah bahan-bahan yang chef gunakan, bahan-bahan yang sangat mudah, just letak terus masak. Ya. Kan? Mungkin ada bahan-bahan lain juga yang kita sebenarnya boleh letak dalam bubur lambuk. ini basic.
Kalau kata nak letak udang, nak letak ayam, nak letak crab stick, nak letak apa, terpulang kepada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak daging hitam, nak pakai lain boleh juga? Boleh. Ini cuma okey. sebab tema hari ni saya buat bubur lambuk daging berempah. Okey. To be a perfect chef, kena kreatif. The best chef in the world, isteri kita. Kita tak masakkan kita. The best chef in the world, ibu kita. Mereka masak daripada hati dan jiwa. Macam chef ni happy go lucky lah. Bamba Chicago Milano. Trademark chef lupa. La Bamba. Saya sekali, Chef. Terima. La Bamba Chicago Milano. La Bamba Chicago Tanya Milano. dah makna dia apa? Maknanya Okey, apa, Chef? tanya. Makna dia kalau kita masak seronok, baru sedap. Kalau muka stres jangan masak. Jangan masak, takut tak Chicago sedap. tu dalam dapur. You don't cook Chicago, maksud Chicago jangan menipu. Nak buatkan somai kena pakai brown onion. Okey. Kita pakai kicap nak bagi hitam. Chicago. Milano tu brand kita macam Ferrari. Oh, mahal dia. Nampak mahal dia kat situ. Maknanya kita masak tu orang makan tu mesti puas hati sedap sebab Chef. apa? Nak tahu kan? Tak sambung tadi tu. Sebab bila kita masak daripada hati yang ikhlas, makanan yang bersih, mulakan dengan bismillah, mulakan dengan selawat Al-Fatihah, melahirkan insan-insan mula. Maksud tu dah Milano mesti sedap, mesti orang makan habis. Kalau kata saya masakkan kau makan tak habis, satu malam saya tak boleh tidur. Oi, janganlah macam itu. Saya akan fikir. Saya akan Nak repeat balik. Nak repeat insyaAllah. Ah. Chef, cakap pasal bubur lambuk ni kan. Chef kata daging tu nanti boleh ikut kreativiti. Nak letak daging ke, crab stick ke, nak letak apa-apalah, itik ke kan. Tapi yang asasnya yang nak kena ada tu, Chef. Mungkin kalau orang nak cuba-cuba buat, Chef. Okey, asas dia kena ada udang kering. Udang kering. Beras. Beras. Air. Beras tu dah buatkan bubur dululah. Tak, sebenarnya kita menumis pun boleh. Tapi nak cepat, nak moden, untuk zaman moden sekarang kan. Jadi benda-benda yang menambahkan aroma tu bawang putih, bawang merah, halia. Lepas tu nak menambahkan aroma lagi, buah pelaga. Itu kena ada. Yang lain tu, okey, ikut sunnah Rasulullah kita, makanan jangan dicampur. Kalau makanan laut dengan makanan laut saja, makanan darat dengan makanan darat saja. Jangan dicampur. Kalau campur tu yang kena penyakit apa? Gout lah apa. Jangan campur kalau boleh. Kalau boleh Rasulullah SAW kita dia makan asing. Sebab apa? Laut ni dia punya genetik lain, darat lain. Kalau jangan campur-campur aduk. Baik. Tapi yang kita dah buat ni, Chef, kita dah boleh buka ke? Belum. Dia Seminit lagi. Oh, seminit lagi. Okey, sementara tu kita nak kongsikan Chef punya Instagram, Chef. Okey, La Bamba. Instagram saya Chef Sabri Hassan. Dalam tu macam-macam ada. Nak adik-adik nak masuk pertandingan masak pun ada, nak belajar masak pun ada. Jadi insya-Allah besok saya last day bekerja di tempat saya. Dan mulai hari Isnin, nak berhenti nak bagi ilmu pada masyarakat. Ilmu pada start dan habis. Jadi insya-Allah pada hari Selasa ke saya akan kongsikan ilmu dunia masakan waktu masakan berbuka. Instagram saya Chef Sabri Hassan. Okey, boleh follow dekat situ follow nanti. Sebab chef kata hari Selasa chef nak berhenti kerja dah. Nak duduk rumah. Nak duduk rumah je, nak mengajar orang. Jadi chef, kita akan tengok hasil bubur lambuk kita ni. Seminit lagi. Tak apa, Chef, kita bagi surprise dulu, Chef. Biar masak. Biar masak, kita akan surprise, kita akan tunjukkan kepada anda kejap saja lagi. Betul. Di akhir rancangan kita akan tunjuk, kita bagi anda inspirasi untuk masak apa berbuka hari ni. Kita tunjuk nanti. Tapi sementara tu kita nak bagi laluan sekali lagi untuk GMTV kita. Silakan. Jom kita tengok. Okey, seminit lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Juzaila Sharif atau lebih dikenali sebagai Umi Ju. Saya adalah founder kepada produk Sri Lady khasnya untuk wanita dan Sri Men untuk lelaki. Alhamdulillah, kedua-dua produk ini adalah boleh membantu memberi tenaga sepanjang hari khususnya di bulan Ramadan ni dan boleh membantu menahan diri daripada lapar. So, Alhamdulillah kami dah 4 tahun berada di pasaran sejak 2017 lagi dan telah berjaya memasuki pasaran Singapura, Brunei dan juga di seluruh Malaysia. So, Alhamdulillah, Jus Lady dan Sri Men ini adalah menggunakan bahan semula jadi, 100% semula jadi yang bermutu tinggi. So, jangan risau, selamat untuk dimakan serta kita ada KKM mesti dan kita juga ada halal JAKIM Malaysia. Jus Ready ni khasnya untuk wanita yang menjaga kesihatan dari dalam dan dia ada juga bahan perapat yang mana dia ada daun serapat dan juga kita ada manjakani yang boleh mengembalikan ke Miss V tu kembali seperti anak dara, khasnya untuk mereka yang telah bersalin dan juga Sri Men ni boleh memberi ada bahan yang meningkatkan testosteron untuk suami lebih tahan lama. So gabungan mantap Jus Ready dan Sri Men ni boleh membantu bagi mengembalikan keintiman rumah tangga suami isteri. So Alhamdulillah dengan ini Umi nak sharekan peluang untuk berniaga bersama kami. Kita buka peluang kepada mereka yang nak menjadi ejen, stokis, dropship bersama dengan Sri Men dan Sri Lady. So bolehlah bersama-sama dan hubungi nombor yang tertera di bawah iaitu 0112358089. So admin kita akan bantu you all untuk buat
untung besar bersama dengan Seri Lady dan Seri Man. So alhamdulillah sempena dengan bulan puasa yang Ramadan ni kita ada promosi hebat. Promosi yang mana setiap pembelian daripada produk yang memberi tenaga di bulan puasa ni kan, memberi tenaga dan boleh bantu tahan lapar ni, kita ada promosi istimewa yang mana setiap pembelian tu you all boleh dapatkan satu kotak Seri Lady Juice ni kita ada pack combo dengan kita ada free gift, membership, kita ada free delivery, lepas tu kita ada bagi free premium gift dan untuk pembelian seterusnya kita boleh bagi diskaun. So inilah gabungan mantap antara Seri Lady Cement untuk suami isteri. Lepas tu dah dibagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, boleh cerita sikit tentang infak Ramadan yang Tok usahakan? Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Actually, infak Ramadan ni kita buat dah beberapa tahun. Almost 10 years sebelum ni lagi. So, pada tahun ni kita lebih tumpu kepada madrasah dan juga tahfiz lah. Madrasah, tahfiz dan juga ada kes macam ibu-ibu tunggal, asnaf apa semua tu. Kita bagi-bagi dengan sahabat-sahabat NGO yang lain macam tu. Macam mana pengumpulan dana untuk memberi infak kepada mereka ni? Okey, seperti yang kita sedia maklum, seperti NGO-NGO lain, kebanyakannya daripada crowdfunding lah. Kita promotion on FB, WhatsApp, on media sosial kan. So daripada situ, daripada kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat kita, daripada publics, so dia salurkan dana, and then kita akan sampaikan dalam bentuk sama ada dana, cash ataupun secara bentuk barangan lah. Kita akan ke madrasah. Ada 2 madrasah, satu di Skudai dan satu di Megaharia. So kita akan hantar bubur lambuk. Bubur lambuk dah sebelum ni, dalam minggu lepas kita ada hantar berbagai bantuan lah, macam beras, pakaian, kopiah, Al-Quran untuk anak-anak di madrasah lah. Dan di madrasah tu ada tak semua pelajar yang bernasib baik. Selain madrasah ni, ada tak tempat-tempat lain yang memang menjadi tumpuan setiap kali Ramadan? Rumah jagaan, rumah anak yatim, rumah perlindungan wanita. Itu semua dalam kita punya list untuk sepanjang Ramadan ni lah. Macam hari semalam, saya hantar semalam, hari lepas lebih kurang lah, saya hantar ke pusat penjagaan orang-orang gemas di Pasir Gudang. Beras kita hantar, ini ada some pampers macam tu lah. Tok, perasaan bila dapat membuat kebajikan macam ni, apa perasaan sebenarnya? Dia kebajikan ni, kita bukannya atas banyak atau sedikit. Tapi bila kata kita hantar, let's say lah kita pergi ke kampung cari asnaf apa semua, bersyukur kita datang ziarah diorang, itu pun dah jadi satu kepuasan. Sebab apa yang kita tahu, kita buat benda ni tanpa gaji. Apa yang dapat adalah kepuasan daripada senyuman dan doa daripada orang yang menerimanya. Itu pun dah cukup bagi kami, insyaAllah. Bagaimana orang luar yang tengok rancangan ni nak mula menderma? Macam mana dia nak cari Tok? Okey, insyaAllah. Pada masyarakat di luar, sahabat-sahabat kita yang melihat video ini ke nanti, derma bukannya atas amount, berapa banyak, sikit banyak, tapi adalah kerana niat kita. So, derma dia tak akan rugi. Dia akan menjadikan kita kaya lagi di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Itulah dia bersama dengan Liza tadi dalam Infak Ramadan. Dan sekarang ini bersama dengan Haziq, kita ada 2 orang hebat di sini. Kita ada Encik Ahmad Farid Kamarudin, iaitu pengarah bahagian komersial Central Sugars Refinery. Sedia berhad. Assalamualaikum Encik Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sebelah Encik Farid, wah, bawa duta produk CSR, iaitu Marsha Milan. Ya. Assalamualaikum. Betul tak sebut tadi tu? Waalaikumsalam. Marsha. Bukan Marsha. Marsha. Susah nak sebut dia nama dia. Okey, tapi kita sebelum nak bersama dengan Encik Farid, kita nak tanya Marsha dulu. Macam mana apa yang membuatkan sebenarnya Marsha bersetuju
menjadi duta CSR? Okay, first of all, CSR adalah sebuah company yang sustainability company. Sustainability company. So, of course, I suka bekerja dengan company yang kita percaya, and especially bila produk-produk yang diorang keluarkan semua berkualiti, dan yang paling penting, it's a healthier choice. Maknanya, sebelum Marsha terima jadi duta, Marsha guna dulu? Yes. Tu yang macam mula-mula sebelum diorang panggil Marsha jadi duta, Marsha menyanyikan lagu jingle diorang dulu. Oh, belum jadi duta lagi masa tu? Belum duta lagi. Cakap, gula ni yang selalu pakai. Sempat cakap, masa tu yang berurusan dengan saya adalah Kak Zumi. Cakap, Kak Zumi. Hai Kak Zumi. Hai Zumi. Dia tak ada hari ni. Tapi cakap, gula ni duk pakai tapi dekat kedai rumah I dah habis. Sempat. Terus offer jadi duta. Terus. Tak ada. Okey, ke depan mata kita sekarang ni ada gula Better Brown. Betul. Maknanya, adakah gula perang ni, brown sugar ni, lagi bagus daripada gula putih? Itu betul. Sebab selama ni ada stigma yang menyatakan yang gula perang ni sama dengan gula putih lah. Tapi kalau you tengok tadi, Chef Sabri kan, ada masak bubur lambuk pun, dia masukkan gula perang. So daripada mula kita memperkenalkan gula perang ke pasaran pada tahun 2018 sehingga sekarang, kita menjualkan hampir 800,000 pack sebulan. Lagi banyak daripada gula putih? Taklah, gula putih masih lagi banyak lah. So kita sekarang tengah memperkenalkan ataupun cuba mempromosikan kepada pengguna untuk shift, tukar dari putih ke perang. Sebab sekarang semua orang pakai perang. Rice pun brown, tepung pun brown, roti pun brown. Jadi memang kita dah ada kajian saintifik selama ni yang kita buat dengan beberapa saintis tempatan mengenai kebaikan gula perang. Ya, tapi kalau kita lihat kat sini, gula Better Brown ni dia rendah glycemic. Betul. Tapi saya pernah dengar lah rendah glycemic ni, cuma saya tak tahu apa sebenarnya rendah glycemic. Betul. Selalunya orang diabetik saja yang tahu apa itu rendah glycemic. Orang macam normal dia tak ambil tahu sangatlah. Pernah dengar je lah. Pernah dengar. Jadi kalau you tengok sekarang pun you pergi pasar raya, semua produk beras ataupun roti pun dia ada tulis rendah glycemic. Jadi rendah glycemic ni sebenarnya bila kita makan, tindak balas darah kita slow. Ya. Dia tidak ada orang cakap sugar rush lah. Sugar rush. Lagi untuk budak-budak kan. Betul. So dia slow dan darah kita penghadaman tu slow, dan kemudian lepas ke 4 jam dia terus lawas tanpa diserap lagi oleh badan. Itu yang low glycemic. So gula perang ni sudah diuji dan glycemicnya 54 berbanding gula putih. Gula putih 66. Juga kalau orang cakap pasal intake harian gula lah, penggunaan harian gula. Kalau kita cakap saranan WHO, penggunaan gula satu hari 6 sudu. Sebenarnya kita perlu didik pengguna cara penggunaan karbohidrat yang betul. Sebab kalau ambil gula je 6 sudu tu, dia ada ambil benda lain yang ada dalam susu pekat manis. Tak ada gula. Tetap ada gula. Dalam nasi, contohnya macam dalam nenas, buah nenas tu mempunyai glycemic yang sangat tinggi. Tapi doktor tidak pernah cakap kata tak boleh makan apple. Sebab apple mempunyai glycemic yang sangat rendah. So doktor tak pernah cakap pun. Walaupun ada gula dalam apple, doktor tak pernah cakap kepada Haziq, apple kena makan 1 biji satu hari. Glycemic rendah. Sebab dia glycemic rendah. Sebab kandungan dalam apple tu juga ada dalam gula perang. Faham. Wow, sebenarnya saya macam benda saya belajar hari ni. Dan satu benda lagi lah untuk kita mendidik orang lah. Untuk kita nak bagi tahu kepada orang supaya dia orang aware kat luar sana, Marsha. Sebagai duta, kan, nak kita tunjuk pula gula Better Brown kat sini. Apa sebenarnya peranan Marsha? Okey, Marsha, semestinya Marsha akan guna semua platform social media Marsha untuk promote dan memperkenalkan lagi tentang Better Brown ni. Dan Marsha sendiri, sebagai seorang duta, Marsha pun kena yakin dengan produk yang Marsha carry kan. Of course. So that's why Better Brown juga diorang ada this small sachet yang we boleh bawa ke mana-mana. So sometimes bila Marsha pergi mana-mana, Marsha akan guna gula Better Brown sendiri. Begitu juga bila pergi set, dan alhamdulillah dekat set penggambaran Marsha, I dah jom tukarlah kan diorang dah. Diorang dah pakai Better Brown dah. Bawa kat set. Mulakan dengan memasak. Ya. Itu yang bagus, Marsha. Itu yang bagus sebenarnya. Tapi kalau kita tengok kita nak memastikan kalau tengok usaha industri pemakanan dan juga pengeluaran gula, nak memastikan pengeluaran produk yang lebih sihat dan lebih baik sebenarnya. Kalau kita tengok Cik Farid ceritakan tadi pun, Cik Farid memang kalau boleh nak galakkan orang makan benda-benda yang sihat. Betul. Kan? Buah-buah pun nak bagi tahu makan buah-buah yang sihat. So apa usaha
CSR sendiri untuk memastikan produk yang dikeluarkan ni sihat? Kita cuba memastikan yang pertama kita nak buktikan secara saintifik. Kita bekerja dengan universiti, kita bekerja dengan saintis pemakanan dan baru ni pun kita dah dapat apa orang cakap kajian saintifik yang menyatakan yang gula perang ni lebih baik daripada gula putih. Dan dalam gula perang ni terdapat lebih daripada 48 compound micronutrient. Lebih baik daripada gula putih. So kita nakkan syarikat-syarikat tempatan juga menggunakan Better Brown, terutamanya gula perang, ataupun memilih mengeluarkan produk yang bertanggungjawab lah. Menggunakan Better Brown ataupun kalau lebih cakap guna yang asli lah. Sebab kita tengok banyak kilang-kilang minuman pun menggunakan artificial sugar, gula tiruan yang kononnya zero kalori. Tapi kita tak tahu sejauh mana. Betul. Tapi tadi Masya ada cakap pasal jingle kan? Ada? Takkan kita tak nak dengar sikit, nyanyilah sikit jingle. Jingle dia pun bersesuaian dengan Better Brown lah. Dia punya lirik dia. Macam mana jingle dia? Lebih sehat, lebih enak, lebih baik, jom tukarlah. Juga memaksa. Okey, itu dia Marsha Mila dan juga Encik Ahmad Farid Kamarudin bersama dengan kita hari ini menceritakan mengenai gula Better Brown daripada Central Sugars Refinery Seri Berhad. Kita nak berehat seketika. Saya nak belajar lagi banyak pasal Better Brown. Kita kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Okey? Sudut. Kita dalam bulan Ramadan ni nampak macam rushing sikit. Sekejap keluar, sekejap kat dalam, sekejap kat luar, sekejap kat dalam. Tapi sekarang ni kita bersama dengan kumpulan UNIC. Kita ada Ustaz Fakrul, yang Ustaz, ada Fazli. Jadi hari ni kita nak bercerita jugalah pasal UNIC kan. Kalau planningnya panjang kita nak cerita ni. Ya, pendek kan. Tapi kita pendekkan. Dua patah perkataan je seorang. Okey, saya pun nak ceritakan dulu pasal lagu terbaru daripada kumpulan UNIC. Okey, lagu terbaru. Kita sebenarnya tak ada dia macam kita buat special project lah, Zikir. Nama dia Zikir Band. So Zikir Band ni dia macam zikir-zikir lama tu kita barukan tapi kita band kan. Lepas tu ada satu single kita keluar untuk Ramadan ni project ni dengan Zizi Kirana. Syafaat, tapi next time lah kita bawa dia. Okey. Kira itu pun dah release jugalah. Dah release juga Ramadan ni. Jadi boleh tengok dekat platform kita punya YouTube lah. UNIC. Ada dikongsikan dekat situ. UNIC dan juga dengan Zizi Kirana. Okey. Nak tahu juga pasal katanya ada projek tadarus online kan. Mungkin boleh kongsikan sikit. Betul? Tahun kedua UNIC buat tadarus online bersama dengan fan club kita, anak-anak murid Fakrul juga. Itu kat YouTube juga ke? YouTube UNIC. Kita sebab nak meriahkan, so sebab PKP kan, so benda tu semua dia online. jadi macam online. So bila dia jadi pilihan utama lah orang nak mengaji. So, bila kita buat tu dapat sambutan, alhamdulillah. Tapi maksudnya secara langsung dekat YouTube. Betul. Okey, boleh orang lain semua nak turut serta lah. Boleh juga. Boleh. So kita open saja. So yang ada kita punya kawan-kawan kita family UNIC kan, fans club kita dia hantar video-video bacaan dia. So kita live kan benda tu. Video-video dia baca tu. Okey. So kita akan check lah saya dengan Fazli. So kita komen sikit. Maksudnya kalau siapa yang nak terlibat tu kena ada video rakaman bacaan dulu. Betul. Hantarkan ke channel YouTube UNIC tu. Nanti akan dibetulkan, dicek semula. Oh, disemak. Siapa-siapa boleh hantar. Nak hantar tu macam mana caranya? Hantar tu sebelum Ramadan lah. Oh, dah tak boleh dah. Penyertaan dah habis. Dah penuh. Siapa yang nak hantar sekarang dah tak boleh dah. Tapi boleh join. Boleh join. Boleh join. Boleh sebab join dengan sama-sama. Kita kalau boleh nak meriahkan malam-malam lah. InsyaAllah. Malam Ramadan ni nak bagi ramai-ramai mengaji kan. Setiap malam? Setiap malam insyaAllah. Pukul 11 malam. 11 malam di YouTube channel UNIC. Okey, berbalik kepada lagu tadi yang Zikir ya? Zikir Band. Zikir Band. Ada nak kita kongsikan sikit ke Zikir Band tu ke? Baik. Boleh? Tu dia punya Zikir Band ni kita ada 10 buah lagu yang kita ambil daripada zikir-zikir yang simple. Subhanallah, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi dalam bentuk baru, kita buat dalam bentuk band. So nampak lebih beat, lebih enjoy dan lebih orang kata satu benda yang baru. Di samping orang kata boleh ke band? Tu pulang. Siapa yang nak mengamalkan dalam hati boleh. Tapi yang ni kita nyanyi lepas kita penasyid. InsyaAllah. Dia lebih santai lah juga. Dari segi delivery dia. Okey.
Itu yang saya cakap tadi, sebab kita banyak sebenarnya dah susun nak bersama dengan UNIC, tapi kita tentukan masa. Biasalah Ramadan minggu pertama kita Tak ni. apa, Ustaz. tak apa. Tak apa Semangat yang penting. Oh, tenang sangat ni Ustaz Asyik on. Fakrul ni. Kita tahu benda Tadi sahur okey, benda Ustaz? overrun tu kita tahu. Tahu Jalan je. okey. Alright. Jadi jangan lupa besok kita masih lagi akan bersiaran, ada topik dengan host kita yang lain juga akan bersama dengan guest-guest kita. Dan untuk hari ini cukuplah kita dapat ulang buat semua. Kita tinggalkan bersama dengan ada nak nyanyi sikit kan? InsyaAllah kita nyanyi sikit. Bersama dengan kumpulan UNIC, Ustaz Fakrul, Ustaz Fazli. Silakan kita jumpa esok. Assalamualaikum. Take care. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semua sekali. Maha pengasih penyayang, Kau mengatur, maha mengatur segala. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala